Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Hari ini 11 hari bulan 12. Hari ini dah 11 hari bulan Disember. So, apa khabar semua? Saya doakan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey traders. So, untuk hari ini, apa plan kita untuk kita trade pada hari ini, Alright, kita tengok apa yang berlaku semalam dan apa yang berlaku dalam minggu inilah sebelum habis daripada hari Isnin sehingga ke hari ini. Alright, so kita start dengan Yen Index dahulu kerana Yen Index ni memudahkan untuk kita trade semua pair currency Yen lah. Kita tengok Yen Index dulu. Okey, pada daily semalam, kalau kita tengok semalam, market berada di zone, kalau kita tahu daily ni adalah MHV lah, di zone MHV. Alright, tapi kalau kita tengok daripada weekly, dia di zone re-entry sell. Re-entry sell. Dan di dalam keadaan MHV lah sebenarnya. Dia berada di price tertinggi lah. Tetapi untuk dia turun di time frame yang kecil, yang lebih kecil, perlu membuat setup-setup untuk dia turun. Ketika ni dia di zone re-entry sell, tetapi di daily ada MHV, yes, di antara mid BB ini, mid BB ke top BB, tetapi belum ada reversal pattern. So kita menjangkakan reversal pattern dalam minggu ini, tetapi dia tidak jadi. Apabila tidak jadi, kita boleh fokus untuk buy di time frame yang lebih kecil. Cuma kita perlu kita perlu macam tight sikit kita punya stop loss tu lah. Kena betul-betul perhati. Okay, so now daripada hari ni hari Jumaat, Khamis, Rabu, Selasa dan Isnin. Nampak? Di hari Isnin dia cuba nak buat reversal tapi dia tak jadi reversal. Hari Selasa dia nak buat tapi tak nak jadi juga, dan hari Rabu dia cuba naik dan hari Khamis dia naik. Dan kita nak tengok hari ni adakah dia nak buat reversal ataupun tak. Tanda-tanda daily ni yang akan buat reversal, bila mana DH4 ada market hilang volume dan juga DH4 ada reversal pattern. Tetapi di sini belum ada lagi. Masih dalam keadaan market hilang volume tetapi belum ada reversal. Kalau kita tengok ketika ni dia dah ada momentum buy. Ada momentum buy dekat sini. Nampak? Dalam semalam dia dah ada momentum buy di sini. Ni momentum buy. So now dia akan buat apa? Dia akan buat re-entry buy dahulu. Dia mesti kena buat re-entry buy dahulu sebelum dia nak jadikan market hilang volume ataupun dia nak jadi extreme selepas daripada itu. Apa yang saya boleh jangkakan, pertama kita akan tengok reaction market. Dia ada momentum, dia mesti ada re-entry. So dia akan push market untuk naik. Macam mana kita nak tahu dia duduk re-entry? Di H1. Di H1 ni dia ada market hilang volume. Nampak? Ketika ni semalam dia close di antara mid BB dengan bottom BB. Dan hari ni pun kita akan jangkakan dia akan close di sini sebelum dia nak push market naik. Sekiranya, sekiranya ada momentum sell yang break MA50, itu adalah petanda awal yang market akan terjun. Kalau kita buy di antara mid BB dengan bottom BB ni, cepat-cepat kita kena cut all those position yang kita ada. So itu perancangan kita pada hari inilah. So saya akan merancang untuk buy. Sekiranya price ketika ini berada di atas OD, saya akan entry secara level 3. Dan sekiranya price berada di antara mid BB dengan bottom BB, saya akan entry secara level 2. Tetapi level 2 ini saya akan menunggu reversal pattern dahulu, baru saya akan entry. Untuk ketika ni belum ada. Tapi kalau dia berada di atas ni, insyaAllah saya akan pergi. Cuma saya extend sikit sebab saya dah ada satu sistem yang filter sama ada dia akan naik ataupun tidak. Saya menggunakan sistem teknik kaya ni. So sistem highway ni, apa yang saya nampak di 5 minit sebenarnya market, kalau kita ikut highway ni purely dia repaint ni adalah repaint, tetapi kita kena faham dia, macam mana dia bekerja. Sekiranya dia ada tanda hijau ini di bawah, dan dia berada di corner macam ini, so kekuatan market untuk naik adalah tinggi. So macam mana dia nak turun balik? Perlu yang color merah ini berada di atas kawasan purple ini di corner. Apabila dia berada di corner, maksudnya market akan terjun ke bawah.
Jadi H1 tu tak akan kuat lah kalau kita buy, nampak je corner M5 tu, cepat-cepat kita ambil the position. Macam semalam lah, semalam di sini saya buy, okay, di atas OD, terus buy dan dia tidak ada corner. Di kawasan corner ini, pada masa tu di sini ada corner, saya terus ambil. Sebab dia tak adalah corner sangat, dia macam nak melengkung macam ini. Kita nak, kalau boleh hijau ni, dia berada di sini. Itu cantik. Macam hari ni pun kalau saya nak buy, saya akan make sure price akan duduk di kawasan ni. Dan ada tanda hijau ataupun tanda oranye di kawasan ni, insya-Allah kita akan boleh buy. Ini saya extend sikit lah. Kadang-kadang saya nak filter. Kenapa? Kita buy, dah betul dah SOP. Tapi dia naik sikit, lepas tu dia terjun. Ini ada salah satu lagi filtration yang saya ada, yang memudahkan saya lah. So di belakang ni adalah candle daily. Kalau you tengok kat sini ni adalah candle H1. So kita tahu kenapa saya buat H1, sebab senang dia atas OD ataupun tidak. So kalau dia selagi mana di atas OD, then okay. Tapi banyak color sikit lah kepada mereka yang tidak suka, dan agak susah sedikit lah untuk dia nak filter. Okay. So for the time being ni agak kurang sedap sikit, dan saya akan tunggu dulu sama ada dia. Saya lebih suka dia push sikit, lepas dia turun balik. Once dia turun tu, itu kawasan-kawasan yang terbaik untuk kita entry. Okay. So untuk yen index saya akan fokus buying dahulu sebab belum ada reversal pattern di daily. Sekiranya berlakunya reversal pattern di daily, baru saya akan start mindset saya untuk mencari selling position. For the time being, tak, saya akan fokus buy. Okay, so itu semua untuk semua pair yen saya akan fokus buy lah. Tak kisahlah kalau dia ada nak bentuk sell ke apa ke, tak, saya tak nak ambil tahu. Kalau tak, saya serabut. Malah macam saya serabut lah. Alright, so kita pergi kepada major pair. Alhamdulillah semalam kita berjaya entry dan copy trade pun berjaya. Alhamdulillah, tahniah. Dan kita mengharapkan penerusan untuk kita dalam mode recovery lah. Alright. Okay. So kalau kita tengok USD index, okay, daripada daily, nampak? So daripada daily, hari Jumaat, Khamis, Rabu, Selasa dan Isnin. Okay. So dalam minggu ini dia berada dalam keadaan MHV. Dia dah ada momentum, re-entry, dan now dia dalam keadaan MHV. Okay. So kita dalam keadaan MHV buy. Kita tahu weekly pun dia di zone re-entry buy, tetapi ada momentum. Kita menunggu untuk dia naik ke MA510 high. Yang akan membawa naik ke MA510 high adalah H4. Sekiranya H4 ni jadi momentum buy, kita tahu dah, confirm market akan bergerak ke atas. So for the time being dalam minggu ni market agak sideways sedikit untuk USD index lah. Okay, kejap up, kejap down, kejap up, kejap down. Jadi tetapi dia dalam apa nama, dalam panggil apa? Dalam mode penurunan. Dia bukan dalam mode untuk nak naik, dia dalam mode penurunan. Dia sideways tapi dalam mode penurunan. Alright, so kita akan fokus selling juga untuk USD index. Semua pair yang USD kita akan fokus. USD di depan fokus sell, USD yang di belakang kita akan boleh fokus buy. Okay, so kalau kita tengok di H1 pun dah ada momentum, so dia masih kuat untuk ke bawah. Okay, kalau kita tengok M5 yang seperti highway yang saya cerita pun nampak market masih nak ke bawah. Kalau saya nak sell, biar market naik dulu, duduk di dalam kawasan ini, then baru kita start sell. Okay, insyaAllah kalau ada permintaan nanti kita akan buat sharing berkenaan dengan sistem ni sebab ini lebih mudah untuk filter. Contohnya macam ni lah. Okay, nampak nombor 3 ni, kita nak candle berada di dalam zone ini dan nampak tak? Dia berada ke bawah dan itu lebih sedap untuk kita sell. Lepas dia terjun, okay, lepas tu dia naik balik, nampak? Dia naik balik dalam keadaan ke bawah, kita boleh sell lagi. Bila kita akan buy, dia akan turn ni naik ke atas. Tapi kita kena tengok lah. Sebab kita tak boleh jangka, tak boleh. Sebab highway ni dia repaint. Saya kena cakap tu setelah repaint. Kadang kita nampak ni tengah down ni. Nanti tiba-tiba naik ke atas. So itu kita kena tengok pada market lah. That's why saya memerlukan kepada mereka yang nak faham pasal sistem ni, saya memerlukan you guys ada laptop lah. Ada laptop lebih mudah. Kita akan trade based on jangkaan kita tetapi bukan andaian kita. Kita boleh jangka, jangan trade berdasarkan andaian. Dan trade sebagai apa yang kita nampak pada market. Ini saya pesan. Apa yang kita nampak kat market baru kita trade. Jangan kita macam, oh aku agak ni nak jadi macam ni.
Kita dah ada analisa, iaitu analisa dia nak naik ataupun nak turun. Tapi jangan andai, oh ini nak turun lagi, ini nak naik sikit lagi. Itu masuk andaian. Once kita masuk andaian, insya-Allah kita akan kalah. Okay, so kita tengok pada market dan kita react pada market. Itu lebih baik. Okay, so untuk yen saya masih fokus untuk buying mode. Untuk USD index saya masih fokus untuk selling mode. Okay, so kepada mereka yang trade major pair, okay, just fokus untuk buy pada USD yang di belakang dan sell untuk USD yang berada di depan. Untuk yen tak ada masalah. Just fokus buy. Okay, so itu saja untuk hari ini, fokus kita pada hari ini. Apa-apa update insya-Allah saya akan cuba update nantilah. Alright, so semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.